seterusnya pagi ni, Sarina? Ya, sesi wawancara kita sebelum rampai pagi melabuhkan tirai yang tepat 10 pagi nanti. Satu lagi program yang diperkenalkan oleh Jabatan ataupun Institut Pendidikan Teknikal Brunei yang sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknik. Jadi satu lagi pengetahuan berguna rasanya untuk diwartakan kepada bis kita, khususnya kepada para ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang pada masa ini menjalani pengajian di mana-mana IPT, Institut Pengajian Tinggi di negara Brunei Darussalam. Bersama kita dua narasumber. Diperkenalkan Tuan Haji, di sebelah Tuan Haji Dayang Noraslina binti Osman, ya, Ketua Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan juga di sebelah saya Dr. Syazana binti Haji Ibel, Pegawai Penyelidik Institut Pendidikan Teknikal Brunei. Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Ya, ini sesuatu yang menarik kita bincangkan, kajian tahap kepuasan majikan ini. Mungkin dapat menerangkanlah terlebih dahulu latar belakang mengenai dengan kajian apa yang diperkatakan. Iya, silakan. Terima kasih. Institut Pendidikan Teknikal Brunei, singkatnya IBTE, dulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknik. Pada masa ini sedang giat menjalankan proses transformasi. Pada tahun lepas, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenalkan satu perintah yang dipanggil Perintah Institut Pendidikan Teknikal Brunei 2014 yang menjadi perintis kepada perkembangan dan transformasi pendidikan teknikal dan vocational di negara ini. Kementerian Pendidikan telah mengenal pasti 4 vision checkpoint dan salah satu checkpoint adalah mengetahui tahap kepuasan majikan terhadap graduan-graduan. IBTE melalui bahagian penyelidikan dan perkembangan telah ditugaskan untuk membuat kajian Employer Satisfaction Survey ataupun kajian tentang tahap kepuasan majikan ataupun kepada penyelia terhadap prestasi bekas-bekas pelajar di institusi teknikal dan vocational di bawah IBTE. Okey, pada tahunan kajian ini difokuskan kepada graduan-graduan kohort ke-20 yang telah menamatkan menerima sijil pengajian mereka pada Mei 2014. Kajian ini insya-Allah akan dibuat pada setiap tahun dan kajian ini akan diberikan kepada penyelia-penyelia yang tertentu, iaitu penyelia kepada lepasan graduan institusi teknikal yang telah bekerja. Baik, barangkali dapat juga dijelaskan apa antara lain objektif ataupun matlamat utama program ini dijalankan. Di antara objektif kajian ini adalah bagi mengetahui tahap kepuasan majikan ke atas prestasi graduan-graduan di 7 buah institusi teknikal dan vocational di negara Brunei Darussalam dan bagi merancang inisiatif-inisiatif bagi sama-sama membantu IBTE di dalam memperbaiki sistem pengajian institusi teknikal dan vocational di negara Brunei Darussalam. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai dengan objektif dan juga mengenai dengan latar belakang mengenai topik kita pada pagi ini. Jadi barangkali Dr. Syazana dapat menjelaskan mengenai dengan struktur soalan-soalan dalam penyelidikan ini. Terima kasih. Jadi untuk kajiannya, soalan kajian ini terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama, maklumat latar belakang penyelia. Kedua, soalan-soalan yang berkaitan dengan nilai pekerjaan dan prestasi graduan tersebut. Dan ketiga, soalan-soalan yang berkaitan dengan pendapat serta pandangan penyelia terhadap IBTE. Jadi dengan mengenal pasti, untuk mengenal pasti tahap kepuasan majikan terhadap graduan-graduan IBTE ini, soalan kajian ini telah difokuskan kepada 5 perkara. Pertama, kemahiran dan pengetahuan teknikal. Kedua, kemahiran berkomunikasi dan bekerja di dalam kumpulan. Ketiga, kemahiran menyesuaikan diri di alam pekerjaan. Keempat, kemahiran tertentu yang diperlukan di alam pekerjaan. Dan kelima, pendapat atau pandangan majikan terhadap pendidikan teknikal di Brunei serta cadangan bagi meningkatkan lagi kualiti pendidikan teknikal di negara Brunei Darussalam. Ingin kita mengetahui juga berapa lama agaknya proses kaji selidik ini diadakan. Kita difahamkan telah pun bermula pada 15 April lalu ni. Ya, betul. Jadi kajian ini dijalankan selama 1 bulan, bermula pada 15
15 April yang lalu sehingga 15 Mei iaitu bulan depan. Ingin saya kongsikan di sini bahawa soalan kajian telah direka khas untuk tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk diisi oleh pihak penyelia. Jadi soalan kajian itu bolehlah disiapkan dalam masa 5 ke 10 minit. Oh. Ya, jadi agak mudah. Kalau dinyatakan tadi agak mudah, soalan-soalan yang sediakan pastinya kaedah ataupun metodologinya ni pun barangkali bukan yang mengagar-agar ke rumah ataupun ke pejabat ni kali dapat diterangkan. Ya, jadi kaedah atau metodologi yang kami gunakan ialah melalui online survey di mana pihak IBTE akan meng-email penyelia-penyelia yang berkenaan. Tetapi jika perlu, IBTE juga akan menelefon dan membuat perjumpaan dengan penyelia-penyelia. Ya, daripada itu barangkali mungkin sejauh beberapa hari baru dimulakan, mungkin dalam 5 hari baru. Mungkin apakah menghadapi masalah-masalah bersama dengan mereka yang dikunjungi? Pada masa ini belum lagi kami membuat perjumpaan. Jadi pada masa ini kami masih lagi menunggu online response lah. So kira kami bagi email saja dulu. Mungkin seminggu sebelum tarikh tutup kajian ini, barulah kami akan cuma memfollow up memfollow up dengan penyelia-penyelia itu. Sebab seperti yang diketahui, kalau online survey ni kadang-kadang masuk junk mail dia ataupun mungkin penyelia tu dah sadar ada email dari pihak IBTE, jadi akan di follow up, akan disusul. Ini adalah kajian kali pertama dibuat mungkin. Betul. Ini adalah kajian kali pertama secara besar-besaran pada tahun ini. Baik, kita orang kita ni tercetus juga persoalan nyatakan pelajar ataupun graduan, bekas graduan IBTE yang terlibat ini pengambilan ke-20 ataupun kohort ke-20. Jadi adakah maksudnya di sini mereka terlibat ini yang sudah mendapat pekerjaan secara tetap ke ataupun macam mana? Ya, kajian ini akan diberikan kepada pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar yang telah mendapat pekerjaan. Yang telah mendapat sama ada di nyorang sektor awam ataupun sektor swasta. Ya. Dan adakah juga tidak terkecuali bagi bekas graduan di IBTE yang menjalani LDP? Yang LDP kami yang LDP yang masih belajar kah? Sudah belajar. Selepasan lah maksudnya. Kami akan berikan juga. Pasal kadang-kadangnya macam diorang learn new skill kan masa belajar itu, so we want to know lah. Dan kalau tadi Dr. Sazana mengatakan bahawa ini adalah secara besar-besaran, berarti sebelumnya ada diadakan pengkajian juga barangkali, mungkin tidaklah secara besar-besaran, mungkin ada conclusion ataupun kesimpulan daripada kajian-kajian yang dapat kita kongsikan bersama. Pada tahun lepas kami sudah membuat pilot study jadinya adalah sudah dapatan. Adalah sudah macam dia punya keputusan lah, tapi kami kan mau tahun ini kami kan mau lagi memastikan sama ada kajian yang dibuat tahun lepas itu sama ataupun dia punya keputusan itu sama dengan tahun yang lepas ataupun tahun ini macam manalah. Ya, barangkali secara ringkas dapat kita kongsikan bersama barangkali kesimpulan hasil daripada yang sudah resolusi dari keputusan projek sebelum pada tahun lepas macam mana pendapatan atau jadi berdasarkan pilot test seperti yang Cikgu Nur Razlina nyatakan tadi. Jadi pada tahun lepas menurut pilot test kami itu kami mendapati lebih 90% daripada penyelia berpuas hati dengan kualiti graduan kami. Tapi mungkin disebabkan ia adalah small sample, kami pada masa itu hanya dapat memperolehi dalam 100 orang penyelia. Jadi pada tahun ini kami berhasrat untuk at least mencapai target lebih kurang 300 penyelia untuk dihubungi. Bagaimana pula dari hasil kajian untuk program yang diadakan besar-besaran ini akan dikongsikan kepada siapa ni sasarannya? Laporan kajian yang disediakan oleh pihak IBTE ini insya-Allah akan dikongsikan bersama dengan Kementerian Pendidikan, Board of Governors ataupun lembaga pentadbir dan pihak-pihak yang berkepentingan. So mana-mana pihak yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kajian ini bolehlah menghubungi bahagian penyelidikan dan perkembangan Institut Pendidikan Teknikal Brunei dengan meng-email kami di IBTE
moi.gov.bn. Jadi siapa yang ingin orang mendapatkan maklumat tersebutlah. Kita terpanggil juga untuk lebih mengetahui, dinyatakan penglipatannya adalah lebih tertumpu kepada graduan IBTE kohort ke-20. Jadi dari jumlah yang telah pun orang dinyatakan, umpamanya kohort ke-20 ini berapa ramai yang sudah orang lepasan IBTE, berapa ramai yang dapat kerja sudah ni? Dalam mengikut database kami yang ada pada kami, pada kohort ke-20 ini seramai 1,000 yang graduate. Jadi dalam 1,013 orang itu dalam 300 lebih telah mendapat pekerjaan. Ingin kami kongsikan juga di sini, walaupun usulnya macam 300 per 1,000 saya, tapi sebenarnya selebihnya kebanyakannya telah melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi oleh yang demikian, salah satu kajian yang turut serta dilakukan oleh pihak IBTE juga ialah employment study, di mana kami mengkaji adakah berapa peratus daripada kami punya graduan itu yang telah bekerja dan apa status mereka. Jadi menurut kajian itu, employability rate untuk graduan-graduan kami pada tahun lepas ialah sebanyak 71%. Jadi agak tinggi juga. Jadi nyatanya di sini kita nampak bahawa graduan yang telah pun menamatkan pengajian mereka di mana-mana IPT di negara kita ni ataupun institusi vocational dan teknikal di negara kita ni indah dilepaskan macam-macam saja. Mereka ni sentiasa dipantau di Tuan Haji dan nampaknya ada pengkoordinasian antara IBTE dengan agensi-agensi berkepentingan. Ini satu tindakan yang cukup bijak, cukup positif kepada bekas-bekas pelajar di sana. Dan kerajaan juga memberikan peluang-peluang, khususnya seperti yang dikatakan oleh doktor, di antara mereka ini melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Jadi inilah ruang-ruang yang ada di negara Brunei Darussalam, di mana pihak kerajaan memberikan peluang-peluang untuk anak-anak tempatan kita ni terus meningkatkan diri, kerana menuntut ilmu tu dalam Islam adalah memang dituntut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang dituntut kepada orang-orang Islam. Jadi inilah sebenarnya tuntutan yang sebenarnya, kerana orang-orang Kedah ini juga mau bersaing, mau tampil, dapat kata ini ketengahkan, dapat kata ini banggakan dengan ilmu yang ada. Jadi dalam pada itu barangkali dalam perkara ini apa barangkali ada rungutan-rungutan daripada pelajar-pelajar yang sejauh ini mungkin didengarlah, atau barangkali ada kesulitan-kesulitan bistia. Mungkin kesulitan dari segi selepas menghadiri kursus dengan dengan sekolah-sekolah teknikal dan vocational, mungkin ada di antara mereka yang masih kurang pasti hala tujuan hendak ke mana, sebab selalunya diorang ni pun dalam umur 19-20 tahun atau mereka masih belum tahu ke mana hala tuju hendak dituju. Jadi oleh kerana itu, melalui transformasi ini juga, pihak IBTE telah memastikan program-program yang akan kami tawarkan, terutama pada tahun ini, adalah sesuatu yang demand driven, iaitu industri ada turut serta dalam memastikan program-program yang kami tawarkan itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh industri. Jadi mereka pun tahu mereka ada pekerjaan selepas mereka habis belajar. Ya, di sinilah makanya orang kita ni banyak bercakap, malu bertanya sesat jalan, malu berkayuh hanyut peraunya. Jadi jangan malu bertanya, terutama generasi muda, gunakan kemudahan-kemudahan yang ada. Tambahan lagi, kalau nyorang untuk menyertai dan memasuki mana-mana institut pendidikan teknik dan vocational masa ni, juga melalui metodologinya, melalui kalau nyorang IPT, HECAS, tapi kalau institusi teknikal dan vocational, TVCAS itu antara perkara yang perlu kita ni ketahui juga. Nyorang ada peluang kali mengisi borang, ada memang setiap institusi pendidikan teknik dan vocational ini, payah menyambut sebenarnya, memang ada membukakan peluang untuk para pelajar ini berkunjung di hari terbuka vocational dan teknikal yang telah pun ditetapkan di sepanjang tahun. Secara keseluruhannya, IBTE mengandungi berapa? 9 buah institusi, 7 buah institusi teknikal dan vocational di seluruh negara. Alhamdulillah. Baik. Akhirnya berkali saranan dari Puan Najah. Saranan pihak IBTE, kami mengharapkan kerjasama dan sokongan dari pihak majikan dan penyelia di dalam menjawab kajian ini
amat kami harapkan. Penyelia-penyelia diharapkan agar menjawab dengan jujur, ikhlas dan penuh perhatian. Data-data yang diperolehi akan dianggap sulit dan data-data ini hanya digunakan semata-mata bagi mengetahui keberkesanan dan bagi meningkatkan pendidikan teknikal dan vocasional di Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Barangkali Dr. Sazana ada saranan ya, dan juga seruan secara ringkas. Jadi seperti yang dinyatakan juga oleh Cikgu Nur Razlina, kami berharap agar pihak penyelia untuk bekerjasama dalam menjayakan kajian ini. Jika sekiranya ada sebarang pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas dengan online survey kami itu, sila hubungi bahagian penyelidikan dan perkembangan IBTE. Seperti yang dinyatakan tadi, bolehlah mengemail kami di ibte@moi.gov.bn. Ya. Alhamdulillah ya. Baiklah, terima kasih kepada tetamu-tetamu kita yang telah memperkatakan mengenai dengan kajian tahap kepuasan majikan. Nur Aslina binti Osman, Ketua Bahagian Penyelidikan dan Perkembangan Institut Pendidikan Teknikal Brunei, dan Dr. Sazana binti Haji Ibil, Pegawai Penyelidik Institut Pendidikan Teknikal. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya usaha sebegini, kita pasti usaha untuk melaksanakan dan merealisasikan pendidikan teknik dan vokasional yang cemerlang itu akan dapat dicapai. Jadi usaha-usaha transformasi itu sedang berjalan ya. Sehingga nyorang matlamat dan objektifnya itu akan dapat secara keseluruhannya nyorang kita ni tani perolehilah bagi Kementerian Pendidikan itu sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan adanya program-program seperti ini. Terima kasih dan tetamu-tetamu kita. Terima kasih. Baik, Rapat Pagi sudah sampai ke penghujungnya. Renungkan kata-kata motivasi, mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi. Gembirakanlah hatimu dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah engkau lakukan. Tenangkanlah jiwamu dengan bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Bahagiakanlah orang lain dengan menghulurkan bantuan. Dan kita ada tetamu kita sebenarnya di sini. Alhamdulillah, kita ucapkan selamat datang. Baiklah, dari saya pula sebelum kita berpisah, segala yang kurang kita mohon maaf dan insyaAllah kita akan jumpa di lain kesempatan. Renungkanlah, jangan menghina barang yang kecil. Kerana jarum yang kecil itu kadang-kadang menumpahkan darah. Jumpa lagi. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.